Hai semua pelajar teacher semua, apa khabar? Saya harap anda semua sihat belaka ya. Terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe, kepada sesiapa yang belum lagi tolong subscribe, like, comment and share. Hi everybody, I hope you all are fine and in good of health. Please subscribe my channel, like, comment and share, and for those who already subscribe, like, comment and share, thank you so much. Okay, I'm going to continue with lesson number 59 ya. Okay, saya akan sambung dengan pelajaran number 59 bertajuk possessive pronouns. Okay, possessive pronouns. Pronouns kita dah belajar sebelum ni ya, macam you, they, we and all that. Okay, banyak ada yang ada kaitan dengan pronouns. Sekarang kita nak belajar tentang possessive pronouns. Possessive sesuatu yang kepunyaan kita ataupun kepunyaan selalunya nouns ada orang, binatang, benda, tempat kan. Okey, possessive di sini kita cakap tentang sesuatu yang kepunyaan seseorang ataupun satu benda ataupun binatang ke apa-apalah. Okey, kepunyaan ya, possessive. Sesuatu benda tu kepunyaan kita ataupun kepunyaan dia, kepunyaan mereka. Kita guna perkataan seperti di sini. Hers, kepunyaan dia untuk perempuan. Hers, kalau satu benda tu rumah atau kereta, kepunyaan mereka, kita sebut theirs. Okay, next, yours, kalau benda tu kepunyaan kamu ataupun anda. Ingat ya, kadang-kadang yours ni kita guna untuk seorang ataupun anda. Okay, yours. Ours, kepunyaan kita. Okay, ours, kepunyaan kita. His, kepunyaan dia untuk lelaki. Okay, his, kepunyaan dia, satu yang benda tu apa-apalah yang kepunyaan dia, kita sebut his untuk lelaki ya. Hers untuk perempuan, his untuk lelaki. Mine, kepunyaan saya. Okay, kepunyaan saya. So perkataan ni semua kita panggil possessive pronouns. Okay, saya nak mula sekarang ya dengan ayat pertama. That is John's computer. That is John's computer. It's, yang ni secara ringkas dari it is ya, kita tulis it sahaja di sini. So it ni selalunya ada kaitan dengan ia, ianya. Okay, so di sini dia kata that is John's computer. John semua orang tahu lelaki, so computer tu kepunyaan John. Nak sebut macam mana? So that is John's computer. Komputer itu adalah kepunyaan John. So nak kata kepunyaan dia bagaimana dalam bahasa Inggeris? Senang aja ya. So it's his. Okay, it's ataupun it is his. Okay, bila benda atau barang kepunyaan seorang lelaki kita kata his. Okay, so that is John's computer. It is. Okay, it's his. Ingat ya. Okay, go to next one. We don't have a piano. We don't have a piano. It isn't. Okay, kita tak punyai piano. Kita tidak mempunyai piano. Don't have ni tidak mempunyai lah. Kita tidak mempunyai piano. It isn't. So ianya bukan kepunyaan kita. So nak sebut macam mana? Kalau bukan kepunyaan kita. So we say we don't have a piano. It isn't. Isn't bukan. Ianya bukan. Okay, ianya bukan ya. It isn't ours. Ini jawapan ya. It isn't ours. Bukan kepunyaan kita. Alright. Next. This CD doesn't belong to you. This CD doesn't belong to you. Doesn't, ingat ya. Simple present tense ya. Alright. This CD doesn't belong to you. CD ni bukan kepunyaan kamu. Belong ni pun maksud dia kepunyaan ya. This CD doesn't belong to you. CD ni bukan kepunyaan kamu ataupun awak ya. So it's not, ianya bukan. So kepunyaan kamu nak sebut macam mana? This CD doesn't belong to you. It's not yours. So you di sini tukar ke yours. Ia bukan kepunyaan kamu ataupun kepunyaan awak, nak sebut macam mana? It's not yours. Okay, it's not yours. Faham ya? Next, they won. Okay, won ni past tense dari perkataan win, menang. W-I-N, past tense W-O-N ya. They won
the contest. The prize is, okay, mereka telah menang dalam pertandingan itulah. Okay, mereka telah menang dalam pertandingan. So, hadiah itu kepunyaan mereka. So, bagaimana nak sebut kepunyaan mereka? Senang aja ya. So, they, kita tukar ke, okay, saya ulang lagi sekali. They won the contest. The prize is theirs. Okay, the prize is theirs. Faham ya? So, kepunyaan mereka, satu barang atau benda, kepunyaan mereka, kita sebut theirs. Selalunya theirs ni kita sebut di akhir ayat. Anda lihat jawapan dia, semuanya akhir ayat dan kebanyakan kali lah. Depends anda nak cakap bagaimana. Nanti saya akan tunjuk contoh lain ya. Di tengah ayat macam mana nak guna. Okay. They won the contest, so the prize is theirs. Next. Sally didn't bring her textbook this morning. Sally didn't bring her textbook this morning. I lent her. Okay. Sally, ini past tense. Didn't ni past tense. So, bring tidak ada pertukaran. Kenapa? Saya dah ajar sebelum ni. Bila guna do, does or did. Verb, kata kerja, tidak ada apa-apa pertukaran. So, yang ni didn't, kita guna untuk past tense. Ingat ya. Sally didn't bring her textbook this morning. Sally tidak bawa buku teksnya pagi tadi. Pagi tadi. So, past tense ya. I lent her. So, macam mana ni? Sally tidak bawa buku teksnya pagi tadi. So, saya pinjamkan buku kepunyaan saya. So, kepunyaan saya nak sebut macam mana? So, I lent her mine. I lent her mine. M-I-N-E. Ni jawapan dia. Okay? Sini ya, faham ya? Sally didn't bring her textbook this morning. I lent her mine. Dapat ya jawapan dia? Okay. Next, this is my office. This is my office. Which one is? Okay, dia beritahu, ini pejabat saya. Lepas tu dia tanya, which one is? Kalau katakan dia tanya pejabat kamu pula. Okay, ini pejabat saya. Di mana pula pejabat kamu? Okay, this is my office. Which one is? Kepunyaan awak kalau senang aja. Yours. Okay, this is my office. Which one is yours? This is my office. Which one is yours? Kepunyaan awak. Okay, kepunyaan awak. Yours. Next, all the children know our names, but we don't know. Okay, all the children know our names, but we don't know. Semua budak-budak ataupun kanak-kanak lah. Kalau murid-murid peoples ya. All the children know our names. Okay, semua murid-murid tahu nama kita. Okay, di sini saya buat names. S ini sebab nama kita banyak kan nama. So, saya letakkan names. Okay, ingat ya. All the children know our names. But we don't know. Okay, semua kanak-kanak tahu nama kita. Tetapi kita tidak tahu nama mereka. Okay, macam nak sebut mereka dalam bahasa Inggeris? All the children know our names, but we don't know theirs. Okay, but we don't know theirs. Okay, theirs ni jawapan dia. All the children know our names, but we don't know theirs. Yang ni ayat simple present tense. Saya nak ingatkan. All the children know. No tidak ada S sebab children ni ramai kanak-kanak. Okay. All the children know our names, but we don't know theirs. Okay. All the children know our names, but we don't know theirs. Alright. We go to next sentence. Catherine does not take anything. Okay. Catherine does not take anything. That is not. Okay. Catherine tidak. Ini satu sifat dia lah. Does not. Okay. Ini present tense ya. Catherine does not take anything. That is not. Apa jawapan dia? Kita cakap tentang Catherine. Maksud ayat di sini, Catherine tidak akan ambil apa-apa yang bukan kepunyaannya. Okay. Saya ulang. Catherine tidak akan ambil apa-apa yang tidak kepunyaannya. Kalau barang tu bukan kepunyaan Catherine, dia tidak akan ambil. Itu sifat dia. So, Catherine does not take anything that is not. Okay, kalau bukan kepunyaan dia. Bagaimana jawapan dia?
Okay, Catherine does not take anything that is not hers. Catherine does not take anything that is not hers. This is the answer. Okay, this is the answer, hers. Catherine does not take anything that is not hers. So, anda faham ya? Okay, kita sambung lagi. Okay, next. We continue now. Sama juga lah, possessive pronouns ya. Okay, next. That car is, we bought it last month. That car is, we bought it last month. Okay, kereta itu. Okay, ayat seterusnya kita akan fahamlah kepunyaan siapa ya. Kami belikannya lah kereta itu. Kami belikannya pada bulan lepas. Past tense ya, sebab tu ada bought di sini. B-O-U-G-H-T, bought dari perkataan asal dia B-U-Y. Okay, so we bought it last month. So dia ada kata dengan kereta. That car is, so kepunyaan siapa ni? Kami belikannya pada bulan lepas. Okay, kami telah belikannya pada bulan lepas. So kami, so kepunyaan kami ataupun kepunyaan kita pun boleh ya. So that car is, kalau kepunyaan kita ataupun kepunyaan kami, bagaimana? That car is ours. Okay, ni jawapan dia. That car is ours. We bought it last month. That car is ours. We bought it last month. Okay. Next, that house belongs to my friend Alina. That house belongs to my friend Alina. Okay, rumah itu kepunyaan kawan saya yang bernama Alina. Okay, rumah itu kepunyaan kawan saya yang bernama Alina. Alina is a girl. Okay, bolehkah saya jawab it is his? Tak boleh lah, his untuk lelaki kan. So that house belongs to my friend Alina. It is hers. It is hers. That house belongs to my friend Elena. It is hers. So kita nak sebut cara ringkas pun boleh, it's ataupun it is ya. The house belongs to my friend Elena. It is hers. Alright, we go to the next sentence. This book is not yours. Okay, kalau saya nak kata buku ni buku kepunyaan saya, bukan buku kamu. Okay, ni ayat di sini ya. This book is, buku ini, not yours, bukan kepunyaan kamu. Not yours, bukan kepunyaan kamu. So kalau nak sebut buku ni buku saya, bukan buku kamu, sebagaimana. So this book is mine, not yours. Okay, this book is mine. Ni jawapan dia, not yours. Alright, buku ni kepunyaan saya, bukan kepunyaan kamu. Okay, this book is mine, not yours. Alright, next. I bought a new dictionary. It is ataupun it's. It is ataupun it's, sama lah. I bought, lagi satu perkataan ayat past tense ya. Okey, lagi satu ayat past tense, bought macam tadi juga, bought ya di sini. Bought, beli, B-U-Y, tukar ke B-U-G-H-T, bought. Past tense ya. I bought a new dictionary. Saya telah membelikan satu kamus yang baru ya, new dictionary, kamus yang baru. I bought a new dictionary, so saya dah beli satu kamus yang baru. So tentulah kamus tu kepunyaan saya. So nak sebut kepunyaan saya bagaimana? So it is ataupun it's mine. Okay, mine kepunyaan saya ya, mine. Faham ya? I bought a new dictionary, it's mine, kepunyaan saya. Alright, next. I bought a file. File, semua orang tahu file. Lagi satu perkataan bought di sini. I bought a file for my sister. It's, okay, saya telah belikan file, sebuah file untuk kakak ataupun adik perempuan saya. Sister, ingatlah, kakak ataupun adik perempuan ya. I bought a file for my sister. Saya telah belikan a file untuk kakak saya. It's, okay, kepunyaan kakak saya. Kakak saya perempuan. Okay, mestilah perempuan kan. So, I bought a file for my sister. It's, saya telah belikannya kakak saya sebuah kamus. Sebuah file. So, file tu mestilah kepunyaan dia. So, dia untuk perempuan selalunya hers. Okay, hers. I bought a file for my sister. It's hers. Alright. Next, Auntie Mary bought a new handbag. Auntie Mary bought a new handbag. Auntie Mary telah belikan handbag yang baru. So, Auntie Mary pun sama jugalah. Untuk perempuan kita gunakan
Jawapan saya harap semua dah tahu ya. Auntie Mary bought a new handbag. It's hers. Auntie Mary bought a new handbag. It's hers. Ianya kepunyaan Auntie Mary lah. It's hers. Okay. I found his passport but not. Okay. Saya telah pun menjumpai pasport dia lah. Pasport. Okay. His. Untuk lelaki ya. His. Mungkin mereka ni sedang cari pasport mereka, tak tahu letak kat mana. So, saya sebut, tengah cari tu saya jumpa pasport seorang lelaki, mungkin kawan ke abang ke. Okay. I found his passport but not. Okay. Saya telah menjumpai pasportnya, seorang lelaki, mungkin abang ke, kawan ke. Okay. I found his passport but not. Okay. Katakan saya nak sebut, saya telah jumpai pasportnya, tapi bukan kepunyaan saya. That means kepunyaan saya belum jumpa lagi. Okay. So jawapan dia, I found his passport but not mine. Okay. I found his passport but not mine. Okay. Faham ya? Kita ke ayat ke yang akhir. Those aren't our new uniforms. Those ni kita guna untuk banyak yang jauh. Benda yang banyak tapi jauh, kita sebutkan those. Kalau benda tu satu saja jauh, kita sebutkan that. Saya pernah ajar ya. So those untuk benda yang banyak tetapi jauh. Okay. Those aren't our new uniforms. Those aren't our new uniforms. Uniform tu bukan kepunyaan kita. Okay, bukan kepunyaan kita. Aren't our new uniforms. Okay. So uniform baru tu bukan kepunyaan kita. Those are, okay, kita nak sebut uniform tu adalah kepunyaan mereka. Nak sebut macam mana mereka? Okay, those aren't our new uniforms. Those are theirs. Okay, ni jawapan dia. Those are theirs. Okay, ada S di sini ya. T-H-E-I-R-S. Nampak kecil sangat di sini ya. Okay, sini jawapan dia. So, those aren't. Aren't sama dengan are not. Kalau secara ringkas, aren't lah. So, those aren't our new uniforms. Those are theirs. Okey, semua pelajar tisba, tu je buat kali ni. Saya harap anda faham ya cara saya ajar. Okey, ni possessive pronouns. Ada yang dah tahu, ada yang mereka ada yang keliru ya dengan his, penggunaan his lah, hers, ramai yang keliru. Okay, so saya harap pelajar ni dapat membantulah sesiapa yang tak faham ya. Ada ramai yang sampai sekarang adalah 1-2 orang kan yang saya kenal, dia akan sebut mice. Mice tu tikus lah, so jangan silap sebut ya. Okay, ada yang masih keliru dengan hers, ada. So saya harap pelajaran ni dapat membantu anda lah yang kurang faham ke apa-apa. Okay, saya harap keterangan saya ni cukup jelas lah bila saya mengajar. So, supaya anda senang faham, itu yang sangat penting bagi saya. Dari dulu saya sebut, apa yang buat happy saya ialah kalau anda faham itu memang I really feel happy if you can understand what I'm teaching you, what I have been teaching you all this while. Okay, so that's all for now. Thank you so much. Please subscribe, like, comment and share. Terima kasih banyak-banyak ya kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Tolong jaga diri. Okay, bye-bye.